Saudara, laporan Biro Narkotik Pusat CNB pada bulan lalu menunjukkan bilangan pesalah wanita yang ditangkap meningkat 11% dari 408 pada 22 kepada 454 pada 2023. Dan golongan wanita kini merangkumi sehingga 15% semua pesalah dada. Bersempena dengan Hari Wanita Antarabangsa pada tahun ini, Berita Plus malam ini memaparkan usaha seorang bekas pesalah wanita untuk memperkasa wanita yang merasakan diri mereka terpinggir di mata masyarakat. Wanita-wanita ini dihubungkan satu pertalian, dada. Ada yang pernah berulang kali keluar masuk penjara, mempunyai pasangan atau anggota keluarga yang mengambil dada. A lot the burden come off. I managed to be a bit more happy. Di sinilah tempat mereka mengadu. Ruang selamat di mana mereka mendapat sokongan konsisten dari segi emosi dan rohani. Mereka dalam kalangan 12 wanita yang dibantu kumpulan sokongan wanita Islam Hufi yang ditubuhkan Cik Susanti Yaakob pada Jun tahun lalu. Beliau sendiri pernah terjerumus dalam kancah dada selama lebih 20 tahun. Setelah saya bebas daripada penjara tu, saya tak ada mana-mana support group. Jadi saya sendirilah, all the way sendiri untuk betulkan diri. Saya lebih pada mendekatkan diri pada a new group of friends. Banyak stigma, banyak yang masyarakat ni memandang pesalah ni seperti orang tak berguna ke atau apalah, jahat. Cik Susanti bersungguh-sungguh mahu bangkit daripada masa lalu yang kelam. Beliau tidak mahu melihat wanita yang senasib atau yang merasa diri dipinggirkan, merasa diri mereka diabaikan sehingga membuatkan mereka malu dengan masyarakat dan kembali hidup dalam komuniti sendiri. Lantaran itu, beliau menggiatkan diri sebagai pembimbing, penyumbang tenaga sebagai relawan di Fitrah, Jabatan Penjara Singapura dan Projek Reben Kuning. Hufi diilhamkan khusus untuk wanita dengan program yang bersesuaian dengan cabaran dan keperluan mereka. Kerana sebagai wanita ni kita kan banyak emosi kita. Tanggungjawab sebagai seorang wanita tu banyak. Mereka adalah seorang pekerja, seorang ibu, seorang suri rumah tangga, seorang isteri maksud saya, dan juga seorang recovery. Jadi adanya grup macam ini, diorang boleh meluahkan, diorang boleh keluarkan, share apa yang mereka lalui. Tanpa sokongan konsisten dari segi emosi dan rohani, risiko untuk meneruskan tabiat lama cukup tinggi. Saya seorang ibu dan seorang ibu kepada dua orang anak. So, bila saya dekat dalam tu, kan, saya selalu fikir pasal anak. Ramai di keliling saya, orang saya, keliling kawan, nangis, sedih kerana family. Setiap kawan saya yang keluar tu kan, saya akan cakap, okay, kita kena berubah. Kita orang the same sama kan keluar masuk semua kan, yang ex ni kan. Jadi I'm more comfortable luahkan macam at least dipaham. Pasal they give me like support pillar semua, sokongan, habis diorang advice, motivation semua. Selain memberi inspirasi agar tidak terhalang oleh kesilapan lalu, turut diterapkan unsur keagamaan agar mereka menjadi seorang yang lebih tenang. Pendekatan saya dari sudut Hufi ni adalah seperti kawan, seperti teman, supaya mereka merasakan bahawa sebenarnya asatiza ni nakkan bersama dengan mereka dalam perjuangan untuk mereka fahami agama mereka sendiri. Jadi sebab tu mereka akan rasa lebih selesa dengan saya. Jadi kita pun boleh bertukar fikiran dan memberi nasihat pun dengan mudah. Ramadan ini, para peserta diajar menyumbang kembali kepada masyarakat menerusi pengalihan habuan kepada 100 keluarga yang memerlukan. Selain itu, juga ada rancangan untuk meneroka dan memanfaatkan program serta aktiviti yang dijalankan kumpulan-kumpulan wanita lain. Ini agar peserta mendapat lebih banyak pendedahan secara holistik. Bagi Cik Susanti, ganjarannya cukup besar meskipun usahanya pernah dipandang sinis. Kenapa buang masa lah, kan lebih baik buat sesuatu yang lebih baik, pergi belajar agama ke, that kind of remarks lah. Tapi saya tak kisahlah apa orang nak cakap-cakap, pasal saya tahu apa niat dan awal itu saya, itu yang penting. Harapan is to see, untuk melihat lah kan para pesalah muslimah kita dapat bangkit sama-sama, untuk
menuju ke arah lebih kebaikan lah. Besar lagi harapan beliau ialah untuk berkasa lebih ramai wanita dengan pengalaman serupa untuk membawa perubahan dan sama-sama menangani masalah penagih wanita. Saudara, dengan umat Islam di seluruh dunia dijangka mula berpuasa sama ada esok ataupun Selasa ini, persiapan menyambut bulan puasa rancak dijalankan. Segmen Khabar Dunia malam ini membawa anda menjenguk persiapannya di Indonesia, Afghanistan dan juga Gaza. Dari pagi lagi, tanah perkuburan Karet Pasar Baru Barat di Jakarta ini penuh dengan orang yang menziarahi anggota keluarga yang sudah berpulang. Membersihkan batu nisan atau menghiasinya dengan bunga menjadi tradisi di kebanyakan tempat di negara ini. Lebih-lebih lagi beberapa hari sebelum Ramadan seperti sekarang. Ya, semoga di Ramadan ini kita akan lebih khusyuk, lebih berkah untuk menjalani Ramadan kita dan lebih, ya semoga lebih semuanya dilancarkan lah segala urusan apapun. Di Afghanistan pula, para peniaga menyaksikan penjualan rancak buah kurma dan kekacang kerana menjadi makanan tradisi untuk berbuka. Rakyat Afghan sekali lagi menyambut Ramadan dengan ekonomi yang teruk merudum, dengan 2/3 penduduknya kini bergantung kepada bantuan antarabangsa untuk bertakat. Sementara itu, persiapan penduduk Palestin di carikan Gaza menyambut Ramadan dengan perang Israel-Hamas masuk hari ke-155. Biasanya mereka akan sibuk ke pasar beberapa hari sebelum bermulanya bulan Ramadan untuk membeli pelbagai keperluan dan hiasan. Namun kali ini mereka menyambut bulan puasa dengan serba kekurangan. Penduduk Gaza ini berkata, suasana menjelang Ramadan kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kerana ramai yang kehilangan orang tersayang akibat perang. Namun demikian, mereka masih cuba sedaya upaya untuk menyemarakkan semangat Ramadan. Demi menghiburkan hati kanak-kanak yang dihimpit derita peperangan walaupun masih kecil lagi, ada yang membeli barang-barang untuk menghiasi khemah mereka dan ada juga yang menganjurkan pelbagai aktiviti bagi kanak-kanak demi membantu mereka melupakan seketika keperitan peperangan. Saudara, setiap kali tiba jam bulan Ramadan pastinya ramai teruja bukan sahaja untuk menjalankan ibadah puasa tetapi juga munculnya bazar Ramadan. Kicau minggu ini reaksi terhadap hiasan lampu lablib yang mewarnai Geylang Serai sempena Ramadan. Hiasan lampu Hari Raya di Geylang Serai kali ini dinyalakan bagi tempoh lebih panjang. Ini bagi memastikan setiap orang mempunyai masa yang mencukupi untuk menikmati suasana perayaan. Begitu teruja dengan dekor Ramadan cahaya lampu yang indah. Nikmatnya tengok lampu-lampu itu. Beruntung orang-orang yang tinggal di kawasan Geylang. Namun beragam manusia tidak mungkin dapat puaskan hati semua orang. Lampunya aku tengok macam sudah 10 tahun sama aja, tidak ada special, hambar. Betul tu, malap dan tak lawa. Bahkan seakan-akan tidak sah jika tidak dibuat perbandingan dengan hiasan di tempat dan sambutan lain. Okey juga, tapi tak boleh lawan Little India. Tak boleh lawan Little India punya. Cuba tengok Chinatown dan Little India. Meriah lampu-lampu hiasan mereka. Hiasan di London lagi meriah. Simple aja. Dinyalakan serentak dengan pembukaan Bazar Raya Geylang Serai, terdapat 500 gerai makanan, pakaian dan peralatan rumah hingga 9 April ini.